Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Wan Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Awam. Yang berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Muhammad Yazid, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Yang berbahagia Datuk Roslan bin Wahab, Ketua Pengarah Ketua Pusurujaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pegawai kanan kerajaan dan yang berhormat, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu, wakil media, hadirin yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Yang dalam apa nama tu skrin di belakang sana, apa khabar? Tak dengar? Okey. Terima kasih saya ucapkan dan saya doakan saudara dan saudari semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat hadir sama-sama dalam majlis sambutan ulang tahun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang ke-69 bagi tahun 2021 dan peresmian bangunan baru Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM. Lebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof, Menteri dan juga pihak APM kerana sudi menjemput saya ke majlis sambutan yang penuh bermakna ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua warga APM yang hadir pada hari ini. Bersempena dengan sambutan Hari Pertahanan Awam Sedunia pada 1 Mac yang lalu, sambutan hari ulang tahun APM pada tahun ini bertemakan perlindungan awam mapan menyelamatkan ekonomi negara. Ini adalah amat bertepatan dengan usaha kita untuk memulihkan ekonomi negara akibat kesan wabak COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia semenjak lebih setahun yang lalu. Sebagai ditetap dalam Pertubuhan Pertahanan Awam Antarabangsa ICDO sejak tahun 2010, APM telah menjadi sebuah organisasi pertahanan awam yang merupakan tunjang dalam kegiatan kesukarelawanan di negara kita. Para anggota dan juga para sukarelawan APM telah menzahirkan komitmen yang begitu tinggi melintasi semua peringkat dan bertungkus lumus siang dan malam, khususnya dalam pengurusan bencana dan kecemasan seperti misi kemanusiaan ataupun pelindungan awam semasa bencana, banjir dan lain-lain. Saudara-saudarilah yang menjadi aset dan sumber kekuatan APM, dan sifat kesukarelawanan ini wajar dicontohi oleh semua. Jadi saya ucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada semua ahli anggota APM di seluruh negara. Sepanjang pandemik COVID-19, saudara saya juga telah mencurahkan khidmat bakti dan juga menggalas tanggungjawab yang besar sebagai frontliners dalam nak membantu usaha kerajaan mengekang penularan wabak ini. Saya maklum ramai di kalangan warga APM yang telah dan akan digerakkan khususnya di kawasan-kawasan luar bandar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang kini sedang giat dijalankan. Ini termasuklah usaha membantu masyarakat setempat untuk melakukan pendaftaran vaksin. Dan selain daripada itu, ada juga yang menjadi agen basmi COVID-19
melalui inisiatif program pemberkasaan komuniti dengan kerjasama Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA, Kementerian Kesihatan Malaysia serta Polis Diraja Malaysia. Jadi saya ingin nak ucapkan tahniah dan selamat menjalankan tugas saya ucapkan pada semua yang terlibat dalam program ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, selaras dengan elemen pertahanan awam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Pemerkasaan APM menerusi semakan Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1991, kerajaan komited untuk memartabatkan peranan dan fungsi APM serta memastikan kebajikan warga APM sentiasa terbela menerusi Jabatan Perdana Menteri. Justru di pihak kerajaan, pelbagai langkah proaktif akan terus diambil bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan APM. Salah satu usaha kerajaan ialah dengan memperluaskan operasi kecemasan dan bencana yang meliputi operasi khas bersepadu merentasi agensi. Langkah inilah bertujuan untuk memerangi pandemik COVID-19, khususnya di stesen-stesen ataupun pusat kuarantin, kawalan sempadan serta menerusi program pemerkasaan komuniti. Dan dalam memperkukuhkan peranan APM sebagai benteng pertahanan negara, khususnya dalam menyediakan perkhidmatan kemanusiaan di waktu kecemasan ataupun bencana, kerajaan juga akan meneliti cadangan-cadangan bagi inisiatif-inisiatif seperti berikut, iaitu pembinaan kompleks pejabat dan pusat latihan di negeri Perak, di negeri Sabah dan Sarawak untuk melaksanakan dalam rolling plan kedua menerusi rancangan Malaysia yang ke-12. Kompleks ini bakal menjadi pusat pembinaan sementara ataupun temporary shelters untuk penduduk yang terkesan akibat bencana dan akan dilengkapi dengan sistem amaran awam. Keduanya penambahbaikan atau penstrukturan semula jawatan tetap di pejabat-pejabat negeri dan daerah melalui Sekretariat Pengurusan Bencana. Saya difahamkan kini hanya terdapat 578 orang pegawai yang memegang jawatan tetap bagi pengurusan bencana di lapangan. Selaras dengan inisiatif-inisiatif kerajaan ini, saya berharap APM akan dapat terus memainkan peranan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat setempat dalam menghadapi sebarang bentuk bencana dan kecemasan di peringkat negeri, daerah sehinggalah ke akar bumi. Dan ini termasuklah turun ke lapangan dengan kerap untuk mendidik ataupun mengadakan libat urus bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Langkah ini pastinya akan dapat memastikan mereka bersedia bertindak sebagai first responder apabila berdepan dengan situasi kecemasan seperti bencana ataupun kebakaran. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berharap sambutan ulang tahun APM pada hari ini dapat menjadi pembakar semangat kepada para anggota dan sukarelawan APM supaya dapat melahirkan generasi APM yang prihatin rakyat, cekap dan berintegriti dalam membantu rakyat. Marilah kita menggembleng tenaga untuk memastikan supaya negara kita ini bebas daripada sebarang ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan negara demi kesejahteraan rakyat. Berkat iltizam, cekalan dan juga ketabahan daripada semua pihak, mudah-mudahan negara kita akan terus sejahtera, aman dan makmur. Saya percaya bangunan baru ibu pejabat APM ini juga bakal menjadi lambang ke arah pemerkasaan APM yang lebih gemilang. Kepada warga APM sekalian, manfaatkanlah fasiliti dan kemudahan-kemudahan yang ada dengan sebaik-baik. Akhir kata, sekali lagi saya
ingin mengucapkan syabas pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis sambutan pada tahun ini. Terima kasih saya ucapkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya meresmikan majlis sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ke-69 dan seterusnya meresmikan bangunan baru Ibu Pejabat APM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas ucapan perasmian yang disampaikan. Dimohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kekal berdiri pentas dengan diiringi dihormat baca acara penyampaian watika pertahanan awam. Dimulai dengan dianugerahkan pangkat. Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam dipersilakan Tan Sri Muhammad Khairul Adi bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Seterusnya, dengan dianugerahkan pangkat Penolong Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam, melalui senarai penerima, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Dipersilakan Yang Berbahagia Insinyur Teknologis Dr. Khairi Anwar bin Abu Qasim, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Faris bin Ismail, Timbalan Rektor Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Dato' Abdul Halim bin Mansur, Pengerusi Giat Mara Malaysia. Seterusnya dengan dianugerahkan pangkat Kenal Kehormat Pertahanan Awam mendahului senarai penerima, dipersilakan Yang Berbahagia Dato' Haji Syed Shaharuddin bin Syed Abdullah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Bahagian Pengurusan. Dan dipersilakan Yang Mulia Syekh Dr. Haji Mat Razi Haji Hanafi, Presiden dan Guru Utama Persekutuan Seni Silat Cekap Pusaka Ustaz Hanafi Malaysia. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan tahniah kepada semua penerima penganugerahan Watika Pertahanan Awam. Semoga dengan pelantikan ini dapat memperkasakan lagi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta hadirin sekalian, kita kini berada di kemuncak acara. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk penyempurnaan
acara gimmick perasmian pendigitalan APM sempena Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-69. Dengan kiraan 3, 2, 1. Malaysia menerajui perkembangan terkini teknologi digital global. My Digital merupakan inisiatif terbaru kerajaan Malaysia untuk membawa ekonomi dan rakyat ke masa depan yang lebih berdaya saing. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, anggota APM merupakan wira-wira yang tidak disanjung sepanjang hampir 70 tahun. Sumbangan mereka kepada keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran negara adalah tidak terkira. Mereka lah frontliners kepada frontliners kita semua. APM kini bersiap sedia menghadapi masa depan melalui transformasi digital. Track APM akan memperkasa peranan pertahanan awam APM. Sistem ini merupakan teknologi canggih yang merangkumi 3 komponen kritikal. APM Track and Trace mempunyai sistem nombor giliran untuk memudahkan perjalanan ujian kesihatan dan proses kuarantin. Komponen ini juga merangkumi ciri-ciri biometrik dan teknologi pengenalan muka. Pelawat dinasihatkan mendaftar secara atas talian sebelum memulakan perjalanan di laman Safe Travel Pass. Pelancong yang tidak pernah daftar STP atas talian akan menuju ke kaunter pendaftaran APM. Anggota APM akan membantu dalam pengesahan pasport vaksin dan Safe Travel Pass. Track APM, selamat, selesa, pantas, tanpa sentuh dalam memudahkan pelawat menuju ke destinasi mereka. APM Geolokasi. Satelit APM Geolokasi akan membolehkan teknologi GPS dan IP ping yang mesra pengguna untuk mengenal pasti lokasi terperinci secara real time, seperti drone dan pengawasan satelit untuk ketepatan tindakan segera APM. APM Watch, teknologi digital AI di dalam APM Watch akan membantu dalam pengagihan sumber APM pada masa hadapan. Ini termasuk penggunaan sumber manusia dan kemudahan teknologi tinggi. APM Watch juga menyediakan dashboard analisis maklumat yang dihubungkan dalam masa nyata ke data tempatan dan global. Ini akan memberi amaran awal pertahanan awam secara real time. Kita kini sedia menyambut kedatangan dunia ke Malaysia. APM akan menggunakan teknologi digital di semua pintu masuk dan sempadan negara untuk memudahkan transit pengembara ke dalam dan keluar Malaysia. Track APM, semua di dalam satu. Satu untuk semua. Alamilah APM Digital. Demikianlah tadi ucapan dan titi prasmia yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih dan terima kasih Perdana Menteri.